الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah. Dengan izin Dia, dengan rahmat Dia, Allah himpunkan pada malam ni. Malam ni sebelum kita masuk hadis muka surat 135, hadis 70, kita tengok ayat Quran surah Al-Imran, ayat yang terakhir sekali. Akhir daripada surah Al-Imran ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pribadi orang-orang yang beriman. Nak berjaya kena ada 2-3 ciri-ciri untuk diri dia, untuk dia berjaya. Allah tetapkan surah akhir ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Pertama sekali, apa-apa pun ciri-ciri tanda-tanda dia beriman, dia kena ada satu sifat sabar. Sabar dalam semua urusan ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru. Tanda-tanda ciri-ciri orang beriman ini, pertama sekali Allah kata sifat sabar. Dia kena sabar. Kalau ibadat dia macam mana apa pun dia buat, tapi dia tidak ada sifat kesabaran, dia tidak akan ada ciri-ciri tanda-tanda orang beriman. Satu, dia kena sabar. Yang kedua, wasabiru. Terjemah ayat dia kata, bersabarlah kamu dengan menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara berkebajikan. Dan kuatlah, dia kata, kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perang. Dengan arti kata wasabiru. Pertama, ciri-ciri orang yang mukmin, orang beriman, pertama ada sabar. Kedua, wasabiru. Wasabiru ni maksudnya dia punya kesabaran kena lebih daripada musuh. Kena lebih daripada musuh. Apa yang musuh buat kat dia, dia kena lebih sabar lagi. Dia kena lebih dari kesabaran dan lebih daripada pihak musuh. Allah kata. Yang ketiga, warab itu, dia jangan berpecah. Jangan dia berpecah. Kita kuatkan hubungan kita. Jangan ada sikit saja tanda-tanda perpecahan atau orang nak pecah. Jangan kita berpecah. Wattaqullah. Ya akhi, yang keempat adalah kamu ini ada sifat ketakwaan kepada Allah. Takut. La'annakum tuflihun. Allah kita mudah-mudahan dengan 4 ciri ini kita akan jadi orang yang percaya. Kalau kita nak benar dalam pilihan raya ini, kita kena ada 4 sifat. Yang pertama, sabar. Yang kedua, kita kena sabar lebih pada pihak musuh. Yang ketiga, warab itu, jangan kita berpecah. Hari dah dekat macam ni, jangan cari unsur-unsur perpecahan. Ya akhir sekali, wattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Ada sifat ketakwaan yang cemerlang. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kejayaan Allah akan bagikan kita. Bukan di sini tuflihun, falah. Kejayaan ini dan dunia dan bersambung pula di hari akhirat kelak. Ini satu kejayaan yang cukup besar. Ciri-ciri ini ada, kita selamat. Kita masuk hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 135, hadis 230. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, usiba Sa'd yawm al-Khandaq فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Hadis muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, usibat, satu musibah, kecelakaan yang kena dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Sa'ad ni dia balik daripada peperangan Khandaq
lepas peperangan Khandaq, luka yang teramat sangat dekat dia. Bila luka yang teramat sangat dekat dia, maka Nabi SAW Nabi pergi ziarah dia. Nabi pergi tengok dia. Akhirnya bila Nabi pergi tengok dia balik dari peperangan Khandaq, luka parah, cedera yang amat sangat. Dan keliling dia kita tengok dengan keadaan dia sakit, bising, yang tu yang ni, kalau dia sempit. Maka pada masa itu fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan. Nabi pergi tengok seorang yang berada keadaan sakit, terutamanya dia berada keadaan sakaratul maut. Dia memerlukan keadaan rumah yang betul-betul tenang untuk dia. Ini sakit, budak-budak domai lari sana lari sini, rumah yang tak terurus dengan kotor yang ini semua. Fadaraba alaihi, maka Nabi SAW daraba alaihi, Nabi suruh buat satu kemah dalam masjid ini. Ini bukan dua masjid, ini katalah masjid Nabi. Dalam tu juga Nabi buat satu tempat macam klinik kecil tu, bilik sikit tu bubur dia. Buat satu kemah dalam masjid aku. Nabi kata liyaquda min qarib, supaya aku lepas semayang boleh pergi tengok dia. Lepas semayang boleh pergi tengok dia. Setiap kali lepas semayang tengok. Hadis ni muttafaqun alaih. Dengar dia kata orang yang sakit tenang sangat-sangat. Nabi pernah baca dekat doa, Allah masfi sa'dan, Allah masfi sa'dan. Dia duduk jerit tak kesakitan. Nabi dia tengok dia, maka Nabi terus baca. Nabi tak baca doa Allahumma anta rabb, Allahumma anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Itu kalau dia sakit lah, dia dah lupa sakit, nak berhenti waktu tu sakit, Allah masfi sa'dan, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah. Sebut nama dia Sa'dan, nama sahabat Nabi Sa'ad yang sakit ni. Maka hadis ni nak ajak dekat kita, maksud hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, orang sakit dia kata boleh tinggal di masjid. Orang sakit sakit terus sangat, kita boleh usung di masjid dan dirawat di dalam masjid. Masjid kita sekadar dekat boleh sembahyang mengaji tu je, kita tak lebar lebih daripada tu lagi. Sedangkan Singapura yang dekat dengan kita, masjid dia macam-macam juga. Dengan ofis lah, itu lah, ini semua ada. Macam biasa lepas dia terkerani buat lah. Tapi kita ni Allah sampai 5 hari nak masuk masjid pun kita tak bagi. Najis kalau tahan najis, tunjukkan itu rumah Tuhan, dia nak masuk bagi dia masuk kan? Bagi satu ruang. Tapi kita masih jauh lagi, rumah tak mau. Esok ni bila kita sampai di Putrajaya, kita akan cuba laksanakan masjid-masjid. Kita cuba ikhtiar, tengok dulu. Ini tak tengok tak apa, kita nak kekal ya. Kita mengaji tinggi-tinggi, tapi kita nak kekal. Kalau ada ni kita ada tu dia elok dah, kita sudah tukar dah. Yang berada hari ini, yang cakap-cakap itu adalah di kalangan orang mengaji, di kalangan orang yang kata mendekat dengan sunnah, tapi kita rasa sayang. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang Nabi kita doa. Pendai itu sendiri yang membawa manusia kepada neraka. Doa ila abwab jahannam. Doa-doa ini akhirnya akan bawa manusia kepada api neraka Allah Ta'ala. Macam kita dengar bila main waktu, bila lain sudah kita pergi buat tu kan. Anda tahu kalau kita rasa kedua-dua tak okey, tapi kita tengok ada di khawarij. Ada di hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hukum hadis ni kita tengok menetapkan, dia kata, dan merawat, dia kata orang sakit di dalam masjid adalah mubah. Hukum dia mubah. Banyak benda kita tengok kita tak dapat lagi. Dia kata orang sakit dia usung dia sakit sangat-sangat, rumah dia dengan bising, dengan budak-budak, dengan yang tu yang ni, dia nak tinggal dunia ni, dia nak habis nyawa dia kesenang lah. Nak keluar nyawa dalam keadaan kesakitan, dia memerlukan kepada ketenangan. Pasal tu kita nak duduk di kulai-kulai yang bawa jiwa kita tenang. Kita duduk di rumah waktu ni serabut, serabut. Tapi kita duduk di sini, kita musuh. Tadi kita rasa malas nak main surah di masjid. Bila kita sampai-sampai, rupanya tenang lah. Untuk menunjukkan qarin yang ada di sebelah kita ni, dia cuba semungkin yang boleh tak mana tenang jiwa kita.
Pasal tu surah turunnya surah Qul a'udzu birabbin nas ni, dia bersama-sama dengan Qul a'udzu birabbin falaq. Surah ni dua-dua ni turun sempurna dengan apa nama? Orang yang baik dengan Nabi, sangat-sangat baik. Jiran-jiran Nabi ni semua kebanyakannya Nabi nanti sembang dengan jiran dia. Pasal jiran Nabi semua ni kebanyakannya orang perempuan. Mereka baik dengan Nabi, Nabi pun baik dengan mereka. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang pribadi daripada yang busuk sangat-sangat. Totally orang yang jahat sangat-sangat. Contohnya macam Nabi Sariyah binti Abdul Muttalib. Sariyah binti Abdul Muttalib orang yang baik, campur dengan perempuan Yahudi ni. Bila dia hilang 3 hari tak ada, dia bermusuh dekat Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid tu dengan Zubair tu anak makan dia. Orang semua kira kata apa? Naufal, hang tak tengok ke anak makan hang dengan apa nama tu Kak Ipah hang Sariyah binti Abdul Muttalib tu. Dah 2 minggu dah tak ada pergi mana. Kami takut dia ni masuk agama. Naufal ni pergi Naufal belum masuk Islam pada masa tu cari. Dengar daripada Yahudi, perempuan Yahudi keliling ni kata macam tu, dia pergi cari Sariyah. Cari sampai ke rumah Sariyah, dia terdengar dulu nak ketuk pintu, dia tengah Sariyah baca Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi yang bagi rezeki ni bagi orang Islam, bagi rezeki ni kat dia. Daripada unsur syahid berdiri lagi. Tolak dengan ayat ni, maka Naufal punya seksa dan punya pukul ya Allah Zubair bin Awam ni luar biasa sangat-sangat. Apa yang kita dapat cerita ni? Cerita ni menunjukkan keliling orang perempuan Yahudi, perempuan Yahudi tak baik. Maka walaupun Nabi sembang macam mana perempuan Yahudi nak rapat dengan Nabi, bila dia pernah rapat dengan Nabi, dia pernah tahu tak mana tempat Nabi pergi mandi. Bila Nabi mandi, tak situ dia ambil rambut Nabi sikit, dia gulung sikit dia gulung. Maka unsur syihir yang mula-mula sekali, yang paling dahsyat sekali di muka bumi Allah Ta'ala dengan rambut, yang sebagaimana perempuan Yahudi nak buatkan Nabi. Dia gulung sampai rambut dia jadi banyak. Dia nak ambil pada malam tu, dia nak ambil pada tengah malam, dia nak ambil jarum nak cucuk. Pada masa terus turunnya ayat. Sebelum kita nak cucuk turun ayat apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kita dicuk falaq ni masuk pagi. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung Nabi kita di sebelah pagi boleh bangun. Dia harapkan benda malam boleh buat. Malam boleh buat. Keesokan pagi Nabi tak boleh bangun dah. Tengok pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi Nabi bangun, dia terkejut apa ni. Sedangkan dia pakai syahid. Sebelum nak cucuk tu Nabi dia baca. Masa tu Nabi akan menjadikan amalan dia sebelum falak dia baca sebelum tidak setiap malam sejak kejadian tu sampai ke akhir hayat Rasulullah. Yang kedua, Qul bin Nas ni nak cerita kepada kita bahawa wahai manusia, berlindunglah kamu dengan qarin yang ada pada sisi kamu. Kita beranak-beranak, qarin ada di sebelah kita, kembang kita. Maka sahabat tanya kat Nabi, Rasulullah, kamu pada qarin? Dan dia kata, ya, aku pada qarin. Tapi qarin aku dibantu oleh Allah Ta'ala. Yang menyebabkan qarin aku ni ajar benda yang baik-baik saja. Dia tak ajar benda yang tak tentu Allah SWT. Qarin yang doa kita, dia nak bagi pelingkup kita saja. Muqaddimah yang qarin kita yang boleh dan muqaddimah yang menguasai diri kita bila kita ada sifat was-was. Bila kita ada sifat tak seronok dengan agama ni, dia dah mula kontrol. Bila mula satu hujah agama kita tak clear, hari kita nak bagi pelingkup, nak bagi pecah. Walau itu tadi saya baca ayat dalam bab kejayaan ni, kuat hubungan kita kena kuat. Hari dah dekat dah, hari masa ni dia main nak bagi pecah ni. Kita buat satu keputusan ni, Allah Tuhan, keputusannya akan ambil berapa tahun, 5-6 tahun yang akan melingkupkan negara kita. Satu keputusan yang tidak cerdik kita buat. Itu kalau kita geram sendiri, biar kita dengan diri kita, jangan kita luahkan di depan anak murid kita, biar anak murid kita nilai. Bila mana kita mengajar dekat orang benda ni kita tak cerdik, jangan kita luahkan perasaan geram
perasaan perasaan emosi kita yang tak elok daripada anak murid kita. Anak murid kita akan ikut. Anak murid kita kata, keputusannya kita undi hijau, biru-biru. Dalam bab ni kalau Tok Guru tak clear, anak murid tak clear, katakan mengajar didik dulu. Macam Nabi kata, kita semayang ke anak kata rahu fa'ilam takut tarahu fa'inau yarahu. Kita semayang sampai kita ibadah ke Allah, sampai kita nampak Allah Ta'ala. Kalau kita tak nampak, Allah Ta'ala akan nampak kita. Biar satu tahap kita nampak benda kita keputusan kita berpandu daripada ajaran agama. Keputusan kita ni ya Allah dibantu oleh Allah Ta'ala, itu yang paling terbaik sekali. Jangan kita buat satu keputusan kita buat cara gerak. Kerana tengok 2-3 orang dan kita melapar keputusan. Kita tak fikir panjang dan kita tak. Oleh sebab itu ya Allah, qarinan yang ada kat diri kita ni memang kerja dia nak bagi lingkup kita. Pasal tu sepanjang kita main di kuliah, Nabi kita apa? Qarin kita akan jadi kecil. Hadis Bukhari kita, dia akan jadi kecil jalanan. Lepas dapat kuliah dia jadi besar balik, ya Allah dia kontrol diri kita. Okay, pasal tu kita di mulut lidah kita pengajian sepanjang hidup kita ni ya Allah kita buat baik. Sampai qarin kita tak mampu nak menguasai diri kita. Fi sudur. Bila qarin kita duduk di tapak hati kita lingkup di jahannam. Pasal tu bila Nabi sujud, Nabi kata Allahumma ja'al fi qulubin nur, fi qalbin nur. Ya Allah Tuhan, bila Nabi sujud, Nabi minta Tuhan, aku sujud dekat ya Allah, aku minta hati aku ni ada nur ya Allah. Bila sini ada nur senang. Pasal syaitan akan bertampak, dia kata qarin iblis selama kita ni tanda-tanda dia ada kat diri kita. Kita tak seronok dengan agama. Dengan agama ni kita tak seronok. Tapi kita buat kepala dulu, otak kita sama datang. Qarin dia akan jadi besar, dia kontrol dia. Was-was, sikap tak seronok sampai dia kontrol diri kita. Pasal Nabi kata, bila matahatu fi majdah, dia akan masuk dengan kita ni secepat. Tekanan kita tengok tekanan emosi kita, dengan geram kita, dengan marah kita, dia begitu cepat dia bertindak dengan darah kita. Dia masuk. Kadang-kadang sikit pun ada faedah. Allahu Akbar. Kadang-kadang sunnah ustaz tapi dia nak jadi gangster nak kuliah. Siapa nak lawan main dengan aku? Kalau anak lawan nak buat cara-cara macam ni, kita pergi hantar dia pergi di Palestin memerlukan orang macam ni. Bukan di kuliah ataupun bukan di khutbah. Nampak tak? Ya Allah, ini yang jadi di muka bumi Allah Ta'ala yang ni lah ya Allah. Oleh sebab tu, masa tu kita sepanjang kita hidup kita dengan kuliah, lepas kuliah sampai balik berehat sekejap, lepas tu pergi tidur. Program-program macam ni kita susun supaya kita tidak bagi ruang kepada qarin kontrol diri kita. Lama kelamaan dia cuma kita usung dia, kita bawa dia sampai dia nak hampir diri kita tak ada, maka kita akan naik satu martabat menjadi orang soleh. Bila jadi orang soleh sampai dia qarin tadi bawa kat kita, martabat yang seterusnya kita duduk di bawah rahmat Allah Ta'ala dan jagaan Allah Ta'ala. Yang tu menunjukkan orang mukmin yang berjaya. Ya Allah, la'allakum tuflihun. Dan ini Quran menceritakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, yusbiru, pertama sekali sifat orang beriman sangat sabar. Wasabiru ni sabar kita kena lebih daripada musuh. Dia sangat kena sabar lebih daripada dia. Aku sekali mungkin ada cara tiba-tiba perkasa lah, sabar. Ya, sabar. Tengok di Kuala Lumpur sampai tengah cucuk sini, dalam dewan masuk, dalam dewan motor lingkut, sabar. Pasal orang tengok sikap kesabaran Allah sendiri dalam Quran. Lazid aman, wahai orang beriman, tanda-tanda kita nak menang ni, pertama ada sikap sabar kita. Bukan kita sikap takut. Kita tak pernah takut dengan sikap tanpa perkasa yang ada di Mekah baik ataupun di Malaysia pun ada mana. Yang kedua, sabiru, kena sabar lebih berdepan. Yang ketiga, warabitu yang saya kata tadi. Rabitu maksudnya kita jangan berpecah. Waktu dia tu kuat. Jangan bagi ejen-ejen unsur-unsur perpecahan yang ada salah-salah ni.
Jangan memecah, kita bersatu. Apa dengan bencana pun kita kata Astagfirullahaladzim, jangan kita pecah. Yang ketiga, la'anakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ada ciri-ciri ketakwaan. 4 benda tu kita Allah la'anakum tuflihun. Kita akan berjaya pada pilihan raya yang akan datang. 4 ada benda tu. Allah subhanahu wa. Hadis yang seterusnya kita tengok. Mudah-mudahan kita main di kuliah ni pun, mari kita ada sebelah kita, ya Allah, dia tak bagi rosak kuliah kita. Kadang-kadang bila kita tengah dengar ceramah, tiba-tiba rasa lain tak seronok di kuliah, dia masih lagi mampu nak bisik diri kita. Kita mengaji sembahyang sampai jadi rosak, sampai dia tak mampu nak bisik tengah dengar kuliah. Jangan dengar saya mampu. Apa ada? Sekaligus dengan dia kata rupanya sampai aku main kuliah sekalipun dia bisik dekat aku. Jahat ya Allah. Jahat ya Allah. Kita kata-kata duduk dalam masjid, kita rasa tak seronok, masuk kerekok sana ni bangun. Kalau dia masih lagi kontrol kita ya Allah sampai tahap tu. Allahu Akbar kabir. Pasal duduk sembahyang ni, kita duduk mengaji ni Allah, kita duduk mengambil masa kita nak jadi kalau boleh khalifah Allah yang terbaik di muka bumi supaya kita isu mati senang. Itu yang kita mahu. Itu yang kita mahu. Itu yang kita mahu. Sedunia kita dunia apalah ada rumah sempit, keliling hujan dengan ni nak mandi, kalau panas sikit bergetar badan. Semua tu memenatkan diri kita di dunia kalau kita orang yang bergolong dunia. Macam seorang sahabat Nabi, dia main Nabi, dia sebut Nabi kata apa? Ya Allah, Malik Yawmiddin. Malik, Nabi disebut Malik. Mal mulkul yawm, Nabi di atas mimbar khutbah. Mal mulkul yawm, sampai hari ini raja pada segala raja. Mal mulkul yawm, Nabi ditanya ni Allah raja. Lepas tu Nabi kata, apa sendiri mengaku raja segala raja adalah Allah Malik. Minta-mintalah ibadat apa ni, ibadat kita ni boleh jumpa dengan Malik kita, dengan raja kita. Pasal raja yang ada kat dunia yang kita nak pergi ada semua jenis makmur. Ada faham? Raja minum arak, raja tak senonoh, hege, semua ada kat kita. Tak ada satu raja pada Malaysia ni yang sempurna. Semua jadi kakak-kakak yang confirm besok dia mati neraka. Ada faham ke? Kalau tangan daripada kerja tak ada satu pun yang Allah yang boleh kita dah tengok. Semua jenis makmur belakang. Tapi Nabi SAW, Nabi minta kalau boleh jumpa lah raja ni esok ni lah bagi esok. Raja nak tolong kita segala-galanya, balik Tuhan kita. Yom tafsir, ulama tafsir, Yom ni satu hari, ayam hari-hari. Yom, kalau boleh jumpa dengan Tuhan kita satu hari pun cukup cemerlang. Dia nama Yawmuddin. Yawmuddin ni Yawm pada hari akhirat. Tapi Yawmuddin ni kita boleh bangun di akhirat, jumpa dengan Tuhan kita bila kita bawa usul agama. Yawmuddin, din agama. Macam mana kita di dunia isu ni dibangkit macam tu. Macam mana kita di dunia suka kepada agama ya Allah, kita akan dibangkit macam tu. Masa tu kita mau berjumpa dengan raja kita satu hari berjadilah. Satu hari ya Allah, satu hari akhirat bersama dengan berapa hari dunia? 1000 tahun dunia. Kalau umur kita ya Allah 70 tahun mampu hidup dunia, baru kita hidup 4 minit kan lebih kurang pada tu lagi. Kalau kita hidup 20 tahun 4 minit saja, apa nak nilai di sini? Tuhan kata kalau hang boleh duduk 1000 tahun di dunia, satu hari sampai dengan hari akhirat nanti. Maka sahabat Nabi bila tanya macam tu, dia kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, aku ni macam mana aku mampu nak jumpa dengan Tuhan aku? Kamu ni berjalan nyo jalan nak jumpa dengan orang soleh. Sahabat Nabi tanya kat Nabi kita pilih tanya pada orang-orang yang macam mana dia boleh dibangunkan esok ni, boleh jumpa dengan Tuhan daripada hari akhirat kelak. Dia berjalan jumpa dengan orang soleh. Akhirnya dia kata, wahai orang soleh, cuba apa kita pilih aku ni macam mana pun kita boleh nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Nak jumpa dengan Malik, dengan apa Tuhan aku esok ni pada hari akhirat. Boleh tak boleh aku ni? Orang soleh dia kata, aku tak boleh tentu sama ada boleh tak boleh berjumpa dengan apa nama dengan Tuhan.
Aku hukum hang segi Zoe hang tengok jagung hang, tengok sobat hang, tengok main kuliah, aku tengok solat. Tapi hang lebih reti diri hang, hang lebih faham diri hang, hang lebih kenal diri hang dengan amalan hang, hang boleh cakap, boleh macam mana kedudukan hang dengan Tuhan hang. Hang sendiri boleh tahu. Aku boleh hukumkan hang dalam kelas saja. Nampak baik. Tapi keluar pada tu, hang boleh cakap dengan diri hang. Kawan dia nganga macam tu, maka benar orang soleh dia kata macam ni lah. Aku nak bagi dua contoh. Dia kata ada dua orang lah. Satu orang dia kata yang main kat hang, satu orang yang main dekat hang ni, dia ni main nak bagi jawatan dekat hang, ketua bahagian ke, duit ke apa kan nak bagi kat hang. Dia bukan harta kan, jawatan kat hang. Yang seorang lagi pula main, dia nak minta derma dekat hang, yang mana hati hang rasa senang dengan dua orang. Kalau hati hang rasa senang dengan orang yang memang jawatan, ketahuilah hang ni ahli dunia. Tapi kalau hang sonok, dia kalau hang senangi dengan orang yang berperma dia, yang kutip derma minta dekat hang, bagikan dia, hang senang dengan dia, hang suka dekat dia, ketahuilah bagi hang malik yaumiddin. Allahu Akbar. Maka senang ya Allah. Pasal itu sebelum kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, kita prepare hidup kita lebih cantik, yang kita ni suka kepada kebajikan. Alhamdulillah. Dan Allah suka kepada kita. Dan kita hidup di dunia ni, ya Allah Tuhan, amal ibadah kita nunggu macam mana pun. Allahu Akbar. Jangan kita ambil ayat Quran, kita kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah saja. Pasal tu seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia main, dia angkat makanan, nyong. Nabi tanya, nak pergi mana? Nabi dalam tu ada orang berzikir, Nabi bagi dia makan. Nabi kata hang lebih baik berganda daripada orang berzikir dalam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya kita buat ibadah, puasa kita ada sembahyang berapa jam satu hari kita sembahyang? Katalah sejam. Sembahyang satu hari sejam. Hari tu satu hari 24 jam. Bab puasa, bila bulan puasa? Nak puasa boleh sedikit. Haji setahun sekali. Zakat setahun sekali. Bila ada duit saja bagi zakat. Menunjukkan ibadat kita buat ke Allah Ta'ala ni kurang daripada 1/3. Betul tak? Yang lain semua 2/3 ni bukan ibadat kan? Dia termasuk ibadat yang paling cemerlang sekali. Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Orang yang jadi khalifah aku dan pemakmur bagi aku. Dalam surah Al-Hud kita surah Ustaz. Yang orang yang jadi khalifah aku, yang memakmurkan khalifah aku, ini adalah orang yang beribadat kepada aku yang paling cemerlang sekali. Kita sebelum kita nak main sini, katalah kita lepas kita makan roti, lepas kita kelas ni kita makan roti. Lepas kelas kita makan roti. Orang yang dapat roti itu dia pergi cari tanah, dia suruhkan tanah, dia buat baja, benih, dia tuai, dia kisar, dia canai, dia nak ambil, nak jadi proses roti itu. Proses tu ambil masa 2/3 kehidupan. Maka Allah meraihkan 2/3 ni berbandingan kurang daripada 1/3 tadi. Pasal tu di dunia ni kita tengok siapa dapat hak dunia. Yang dapat hak dunia orang yang memakmurkan dunia, kebanyakannya bangsa asing. Allah bagi, Allah tak zalim. Itu dunia aku, dia sebagai khalifah aku, walaupun dia kafir aku, dia wakil aku, dia pemakmur bagi dunia aku. Dia bagi cantik dunia aku, dia subur dunia aku, dia ambil tanah bagi makan kau, dia jual ke orang. Hasil usaha dia, Allah meraihkan dia sangat-sangat. Ada faham? Kadang-kadang ya Allah, kita nak inilah Islam mengajarkan kita nak ingat mata sunyi the best dah. Ini kita main, kita bersikit nak kuatkan ibadah kita. Tapi orang yang celik mata bekerja nak cari keredaan Allah, the best. Kadang-kadang kita kadang-kadang tertanya-tanya apa terhadap bagi bangsa sini, mana tu? Hang tanya kat diri hang apa? Hang tidak berapa jam, dia tidak berapa jam. Dia dengan dia ada peraturan dia, bagi umur sekian-sekian nak makan macam ni. Lepas tu aku nak mandi sekian-sekian makan. Dia gunakan macam mana kehidupan dia guna sepenuhnya. Macam mana hang cuti, hang tidur saja. Kenapa?
Tapi dia guna masa saat ni, dia pergi, dia buat kerja tu, dia buat kerja, aku bagi kat dia. Dia pemakmur bagi dunia aku, Allah kata. Allah berkata, pasal kadang-kadang kita nak rasa ibadat, ambil lah ya Allah, berapa banyak ibadat punya. Allah bagi 24 jam, tak sampai berapa persen je yang kita melakukan ibadat kepada Allah. Yang lain semua bukan ibadat kan. Termasuk ketika ibadat tu kata orang yang memakmurkan dunia. Kita komplain, kita tengah makan apa nama mi Cina lah itu, buat apa? Buat apa? Tu tak boleh, kita ceramah macam-macam tak boleh, ni tak boleh. Buat apa? Pegang kitab dia ceramah ke orang. Apa usaha yang ada? Apa usaha yang buat? Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dia nak selesaikan bapa dia, nak selesaikan masalah jual beli. Bapa dia sebagai ulama, imam besar, bapa dia kendalikan masalah jual beli. Allah, jual beli dengan kain yang tu yang ni, yang menyebabkan bapa Imam Abu Hanifah raya. Dia mengajar pada manusia, mengajar jual beli dia. Macam kain, macam nak tunjuk dekat orang, macam nak jual beli yang redha. Allah, kita kekurangan ulama dia macam ni. Kita banyak melahirkan ulama yang banyak bercakap, tapi kehidupan dia, penampilan dia dalam masyarakat apa boleh tak jumpa. Kita bagi dekat dia satu game, kata yang banyak-banyak bercakap ni, kita ambil dia, bagi satu jawatan katalah. Kita pergi letak dia ni, nak di mufti orang nak pakai kan, dia pergi letak, dia kata majlis Filipina apa dia nak buat. Pada masa tu baru boleh tahu di mana kedudukan hang punya sebab, punya ceramah dan dengan jawatannya. Pada masa tu dia tu subhanallah, rupa-rupanya susah. Baru dia tahu. Nak cakap semua orang boleh. Gedung-gedang nak cakap kita kenapa majlis pisah yang ni Cina, ni apa ni majlis apa. Allah pandai cakap. Cuma bagi untuk dia, untuk kendalikan, pada masa tu baru kita tahu rupa-rupanya apa nama, cakap saja tak serupa bikin. Dia tak boleh sama pasal dia Allah Tuhan. Kita bangga dengan kadang-kadang orang yang ada sedikit agama, tapi bagi dekat dia, dia boleh buat. Dia boleh buat kerja. Yang tu, pasal tu agama kata apa nama, ibadat yang paling cemerlang sekali orang yang memakmurkan dunia. Pemakmur dunia Allah Ta'ala adalah penting sangat. Mereka tengok hadis yang kedua. Wa anha di sini, dan hari ini kadang-kadang kita boleh berkata wa anha wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila habasyatin yal'abuna fil masjid. Dash ini menunjukkan cerita hadis yang panjang. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata, raitu, aku tengok, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata yasturuni Nabi Yusuf. Tulisan nas kalau saya cerita di sini, Nabi Yusuf Aisyah, maka Nabi letak kepala dia tengok budak-budak bermain dalam masjid ini. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ceria, Nabi seronok. Dengan kedatangan budak-budak dalam masjid, Nabi jadi seronok. Tapi itu kadang-kadang kita ni jangan terlalu bangga dengan budak-budak. Tadi mak bapak yang main budak-budak pun ajar dengan bising, dengan kuliah macam ni. Budak ni kesukaan budak ni kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Nabi kan jadi ceria. Kadang-kadang kata Aisyah, susah nak tengok Nabi jadi seronok kadang masa tengok budak-budak jadi ceria. Macam kita sekali pun balik-balik rumah sebab perut, tengok anak kita jadi seronok, ada tahan. Tapi sedih bila mana orang dengan budak-budak ni, jiwa dia kurang sangat-sangat dengan budak-budak, dia ada masalah. Orang tak boleh tengok budak-budak ni, dia ada something haflah dia. Dia tengok budak tak boleh, sampai. Kita tengok dalam televisyen baru ni kan, dia pergi dalam YouTube, orang ambil kapal, kata dia tengok budak tu, dia pergi pukul budak tu, dia berdiri, lepas tu pergi tendang tajam. Ya Allah, apa jiwa hang. Kita tengok pun kita gerak, dia budak kecil, dia tu orang lepas sebentar. Sebab apa pun kehidupan kita, ya Allah, manusia rujuk dengan agama yang paling smart sekali. Rujuk dengan agama yang paling smart. Tengok Pak Kiri dia buat macam tu. Itu baru satu berlampak kita tengok. Kes kita tengok budak-budak yang dianiaya, kadang mak bapak ambil benda apa, kami waduk budak tu,
Allahu Akbar kabir. Macam-macam. Mau lebih beranakkan jamban anak masuk dalam tu. Hari ini bangsa kita dah tak ada perasaan apa dah. Tak ada nilai apa ada kita tengok, ya Allah. Lepas tu bangsa asing kata nak masuk Islam takut. You Melayu Islam teruk. Kita orang pun tak ada apa itu macam. Ada faham? Kita orang kalau nak masuk Islam kita malu sangat-sangat nanti orang kata ini Islam punya perangai. Saya nak masuk nanti family kata you tengok dalam televisyen semua jenayah semua orang bangsa kita. Nampak tak? Oleh sebab itu Allah masa kita buat perubahan untuk menyelamatkan bangsa kita. Ini waktu dia kita bagi masa yang panjang. Kita bagi masa yang panjang. Lepas kita katakan Fathul Bari, masa panjang dah kita bagi kat waktu kat 50 tahun 40 tahun. Hang nak masuk dengan sehari dua, kita tengok. Hang masuk bukan anak betul, anak mempertahankan. Ada faham kan cakap? Hari ini kuliah jelas kita bagi. Tak ada selera dah. Jahat tetap jahat. Ya. Oleh sebab tu ya Allah, hukum di sini dia kata apa? Boleh tak boleh kita apa nama bawa budak-budak kadang main ini kita tengok main macam pedang yang tu yang ni. Bukan dia masuk dalam buku ni kata olahraga tak kalah bola nak main dalam ni nak mampu. Yang pegang. Dia tengok mainan dia main pedang. Budak-budak main pedang. Lepas tu ajak anak-anak bila dia main ada umur 5-6 tahun kaki dia belangkat kan ajak pergi tempat-tempat yang awal tempat main pedang semua tu digalakkan oleh agama. Tengok asal dan usia cucu hantar anak tempat dan anak laki-laki ni kalau jatuh sikit kalau dia sikit jangan cepat-cepat kita nak ni dia macam Allah jatuh dia betul dia akan jatuh dia tunggu kita angkat dia bangun sikit macam Nabi ajak kepada cucu dia asal dan usia. Pasal laki-laki ni dan anak perempuan dia kita pada lebih pasal isu dia besar gerak tanah bukan anak didik kita jaga macam itu walaupun itu anak kita masa tu hari dia akan berpisah tugas dia akan bertugas kepada beberapa orang sebaliknya habis masa kita duduk dengan kita pasal Nabi kita doakan kasih sayang anak perempuan laki-laki dah macam mana sekalipun dia kena patah balik kepada waris dan mak bapak juga. Hadis ni, maksud hadis ni dia kata bahawa saya melihat Rasulullah SAW dia kata menutupi saya Faisturu ni usung aku dia kata saya melihat dia kata orang-orang Habsyah sedang bermain budak-budak kulit hitam sedang bermain. Apa? Nabi suka budak mana? Budak kulit hitam. Semua dalam hadis dia cerita tentang perempuan hitam, budak hitam semua. Tunjukkan orang hitam pun tidak pernah hilang daripada bab kebaikan. Dan jenis orang hitam ni pun tak kira jawatan. Macam Bilal kan, Bilal pada masa tu dia pernah ambil dia jadi tukar rasa. Tak apa. Dia tak pertahankan diri dia. Kepada satu ciri-ciri orang hitam tidak kira jawatan. Maksudnya boleh bermain dia kata di masjid selama tidak mengganggu orang solat. Kalau orang nak sembahyang jangan dia main. Dia tak ada apa dah. Tak ada berapa tiga orang tak main. Dia nak main pedang ke halaman kawasan masjid dibenarkan dalam syarak atau beribadat lainnya. Hukumnya bermain atau berolahraga atau bahasa lagi Jerman. Olahraga padang kata olahraga tak sesuai main pedang. Main benda-benda sunnah saja. Di dalam masjid adalah mubah, dibenarkan dalam syarak. Wa anha dia kata kat sini wa an walid Aisyah masih cerita lagi ada walidah tersauda. Seorang perempuan yang kita tengok perempuan ni yang asal usul dia memang duduk di Yaman. Bila duduk di Yaman dia memang rindu dekat Nabi sangat-sangat dia nak tengok. Daripada Yaman dia masuk di Makkahul Mukarramah. Syarif nila Allah nak tengok Nabi dia berkata Nabi dia halau dah. Dia berkata Nabi dah dekat Madinah. Sampai di Madinah dia berjalan dekat Makkah. Sahabat-sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi ya Rasulullah dekat Makkah. Mereka nampak seorang perempuan Gharib. Dia nampak seorang perempuan yang perempuan bukan penduduk sini. Nabi kita bawa dia main. Kita bina satu kemah kan, buat satu rumah dekat dalam masjid selagi mana tidak letakkan fitnah. Maksud masjid itu dia saja ada rumah lelaki tak ada. Dan kita buat panggil dia main. Maka Nabi SAW membenarkan orang perempuan duduk di dalam masjid selagi mana tidak menimbulkan fitnah.
Maka Nabi kata, anda boleh saudah seorang perempuan kan lahan kita khibab fil masjid. Nabi kata, buat kat dia satu kemah dia kata. Fakana ta'tini fatahaddasu indi. Dia duduk main kat Nabi, naik kat Nabi pun sendiri. Nabi pernah tengok dia. Sejak kali Nabi Ismail, Nabi tengok dia ada. Hari kedua tengok ada. Lama-lama tengok dia tak ada. Bila hadis itu terdash, hari ini panjang cerita dia. Nabi selalu Nabi tengok dia ada. Tiba-tiba dia tak ada. Bila dia tak ada, maka Nabi selalu tanya kat sahabat mana dia. Sahabat kata, mata tiada. Dia dah mati dah. Sahabat Nabi sembang dengan Nabi, biasa dia dah mati dah. Pasal dia ni untuk siap, Nabi tak kisahlah. Maka Nabi kata, afala kuntu azatumuni. Pasal apa tak abang dekat aku tentang kematian dia? Pasal dia bukan wakil rakyat, dia bukan taslim. Pasal dia bukan kawan dengan Rasulullah. Pasal tu tak abang kat aku. Oh ya Allah, pasal dia pandang dia rendah. Cuba dia ni apa nama Gubernur punya siapa ke perempuan mati. Allahuakbar. Agama nak ajar dekat kita dengan siapa kita perlu rahi, dengan siapa. Walaupun kita kadang-kadang semayang mengaji, mai satu perasaan kadang-kadang kita melebihkan orang ke unit dan berpangkat lebih. Kita hari ni duduk dalam masjid ya. Jadi satu benda di luar tiba-tiba tutup anak tasri, perempuan tasri, satu-satu. Nampak tak? Pergerakan kita, hidup kita, ya Allah, kita boleh tahu kita ni orang dunia ke orang akhirat. Kita boleh tengok diri kita, ya Allah, kita ni orang dunia macam mana. Maka Nabi SAW, Nabi kata, wallahi Allah Nabi boleh berusaha boleh sebab tu Allah, kita kadang-kadang kita duduk kat dunia ni, benda yang kita mengaji ni, kita boleh tengok tahap mana ilmu tu dah serap dekat diri kita. Kita boleh mengaji, pergi kuliah yang tu yang ni semua. Satu masa kita tengok bila bagaimana kalau kita berkata Tok Sia, Tok Imam mati pilari, kita tak parah. Cuba siapa-siapa mati pegawai besar, wakil rakyat, haji Nasmah Pro ni semua ni, kita dandan lari. Otomatik kita minta diri kita ni ke mana sebenarnya. Kita tak boleh bohong kat orang. Kita sendiri boleh cakap dengan amalan sembahyang mengaji kita berubah-ubah. Aku sekadar mendengar saja dan tidak mampu untuk melaksanakan apa benda yang mendengar. Tuhan, kalau inilah jawapan hidup aku, susahlah aku selepas mati esok ni. Pasal esok ni mati, yang paling penting sekali kita nak jumpa dengan siapa dia, jamak tanah maha aulad soleh. Tuhan, himpunkan aku dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni keduniaan bagi dia pertanda akhirat. Kan? Ustaz dah cakap akhirat. Kita Ustaz pun dah tukar. Nampak tu? Kadang-kadang bila mana anak murid nak bagi ke Ustaz pun Ustaz takut. Saya pergi Australia, dia dah mengaji dengan Ustaz, dia mengaji dengan Ustaz. Daripada pergi Australia, kita 2-3 ada satu dia tak Ustaz. Kadang-kadang dia Ustaz, kalau kita tengok dalam beg mana boleh Ustaz beli, Ustaz tak boleh beli satu kereta pada dalam Ustaz. Ingat? Jadi Alhamdulillah, jadi kerja-kerja kebajikan kita pernah semak ni. Kita elak tu kita letak di KL. Ustaz tak ada, saya pun tiba boleh berjalan. Jadi kalau Ustaz masih ni seminggu, kerja kat seminggu tertangkuk. Balik nanti punya pulut kereta tu sebab pandai kesihatan. Ni kita tak ada orang tadi telefon gini kerja tu boleh buat pesan budak-budak tafiz boleh bekerja satu ke sana, bila satu pun ada Ustaz punya peribadi saja. Alhamdulillah. Benda-benda tu memang takut sangat-sangat. Pasal kita nak pergi mengajar daripada semua yang dapat kata Ustaz sambung RM10,000 takut mana-mana isteri Ustaz kata ambil lah orang nak bagi BMW yang ni paling masiri yang besar tu dia kan. Alamak, kalau aku pakai ya Allah, kadang-kadang memang sesat teringin, tapi pakai ya Allah, dia tumpang menimbulkan fitnah di kalangan anak murid ni. Kerana anak murid ni macam Ustaz Azhar Idrus, kata dia Allah Akbar, la enggak. Tapi dah anak murid nak beli kat dia, nak usung kiri kanan, pasal dia perlu elak fitnah. Tidak elak. Hari ni kita tengok isu yang terbaru Ustaz Azhar Idrus ni, Ustaz kumpul duit. Kita kena faham bila mana dia main ceramah,
Dia kutip duit kadang-kadang di PDKL, dia kutip satu masjid 100,000, kadang 160,000. Sekarang tu ceramah dia kutip. Itu hak dia. Itu hak dia. Dan dia kutip-kutip tu, dia tak ambil semua. Dia kutip-kutip tu ada yang main nak madrasah lah. Jadi pihak masjid akan bagi kat tu, yang tu kat dia satu. Dia sikit je, dia tak ambil semua tu. Dia bukan pergi masjid, dia ambil 160. Ya Allah. Pergi tanya dekat masjid-masjid di Penang, baik di mana-mana, baik di masjid negeri, kutipan berapa banyak. Dia tak ambil untuk dia. Dia bagi dah sikit kat dia, apa salah dia bagi lebih sikit pun. Dan kalau tu nak bagi kat dia 1,000, 2,000 pun tak salah. Dan sedangkan dia punya kutipan di Allah 160, nak bagi kat dia 2,000, salahkah? Janganlah kita kadang-kadang itu Allah bagi rezeki kat dia, aura dia macam tu kan. Kita minta dia ada sikit-sikit keikhlasan. Masa tu kita tengok dengan dia buat macam ni, berapa banyak madrasah dan sekolah agama dia dapat bina dengan begitu cepat di Terengganu. Berapa setahun masjid yang tak settle, sekolah agama yang tak settle panggil. Kita tengok setiap kali lepas ni kuliah dia umumkan, ni ada di sana, ada nak buat madrasah ke apa. Tabung madrasah tu jalan. Sampai di pemain kita terima kasih, macam pada kira dapat 34,000 satu sekolah tu dapat. Satu sekolah tu dapat. Okey, Allah nak bagi kat dia hari ni kelebihan dekat dia. Kan Allah suka macam tu. Kita timbul pula Allah, jadilah. Lepas tu kita kena jaga sudut-sudut macam tu semua. Janganlah cepat sangat. Jangan kita cepat sangat kan. Jangan kita kata tengok Haji Samsuri pun duduk rumah sini lagi rumah Allah besar. Juta Allah Allah. Enggak pelita tak pelita tu saya tak tahu. Itu bukan kerja kita. Yang paling penting sekali Allah Tuhan kita, itu usaha dia. Orang merompak, curi, penyambut, kita tak kata apa-apa. Tekan daripada buat kerja-kerja macam ni, kita ingin menunjukkan iri hati kita, sikap kita yang tak sebenarnya. Itu rezeki dia. Dia dapat macam pun kita tengok berapa ramai budak sekolah kadang-kadang yang mana pergi luar negeri, dia bagi tiket dah. Janganlah. Itu rezeki dia, tapi dia tak lupa. Tapi takkan dia nak cerita ke orang pun. Kita tengok berapa ramai student yang nak pergi luar negeri, dia bagi tiket dengan tiket dia. Syukurlah. Kadang-kadang kita cepat melantar, nampak-nampak itu. Setiap orang kita tengok apa usaha kerja kita kebajikan. Macam kami setiap tahun kita akan buat, setiap tahun kita buat masjid ataupun sekolah agama yang kita buat punya harga merupakan 300. Setiap tahun kita kena buat. Ini Ustaz bagi makizah pada 5 hari bulan ni, untuk bagi diteruk untuk family miskin 400 orang akan dapat beg sekolah. Kita tak ambil duit ni daripada Syarizah kan? Kita ambil hasil daripada orang beli barang yang tu yang ni semua apa semua. Kita dapat itu setiap tahun di 8 bulan 12 kami bagi peruntukan. Dan sudah kita bagi berbalik. Kita bagikan anak yatim balik. Kita pergi sekolah, kita tengok kategori, kita ambil benda tu daripada kerajaan negeri. Kelas A, B, C, A ni memang teruk sangat-sangat daripada mak bapak tak mampu dah. Sampai terpaksa kita buat keluarga akan hidup di asrama. Yang tu kita sarap totally. Makan dia, minum dia, yang tu ini. Jadi kita jangan cepat-cepat. Kita tengok tadi dengan internet, misalnya tengok orang nak jatuhkan azan hidros, macam-macam lah. Ini bukan sunnah, tapi tak sunnah pun tak apalah. Dia nak baiki ramai manusia. Jangan cepat sangat. Kita yang sunnah, kita tengok dia sampai satu kaedah semayang kena qada. Ada banyak benda besar lagi. Banyak benda besar. Memang kita akui, walaupun dia macam tu, dia mengaji di dalam negeri. Di dalam negeri, tapi masalah Syafi'i dia kuat. Cuma mazhab Alim dia kurang. Tentang hadis ini. Tapi tak apa. Walaupun macam pun cara teknik pengajiannya. Kita jangan tengok yang salah sikit tu, kita tengok yang banyak dia tampil kepada masyarakat. Kita jadi orang yang tengok negatif orang. Kita tengok sumbangan dia, perubahan dia, anak muda dia yang tak seronok, yang boleh main dalam masjid, Allah dengan sumbang boleh main dalam masjid. Okey. Ingat kerja senang kan nak tarik budak-budak muda satu macam tegak-tegak semua main. Ingat senang ke kerja tu. Bila mereka boleh main, kita kata alhamdulillah, kita bagi tabik. Allah usukkan hati mereka bermain. Apa ada, bukan kerja senang. Ini kerja kita nak panggil dia Pak Emai lah. Kita lalu dia tengok dia panggil bola, nak panggil man pun dia terketak lutut. Ingat,
Tapi bila dia boleh Allah satu macam dengan kita tengok Azhar Iblis sekarang, geng-geng motor satu macam, lepak-lepak dengan Allah. Kadang-kadang dia main tengok, dia tukar, dia ambil kek pelekat apa kena pakai dulu. Walaupun kita tengok kek pelekat belerek, kita tak pernah pakai ni. Tapi okey, maksud dia seronok, maksud jiwa budak-budak ni seronok dengan ceramah macam ni. Kalau ceramah mamak ni kita tak baik, tapi macam sentimental, tak mau dia ribu-ribu konfak. Setiap orang ada gaya sendiri nak tahu. Itu cara kelebihan yang Allah bagi kepada Ustaz Azhar Idrus. Kalau kita tengok di KL, di Allah, di Masya Allah, anak muda yang susah nak ke masjid, mereka duduk atas tak dengar. Bila dengar azan lepas maghrib tu, lepas tu nak isyak, semayang secara di luar, semayang. Jadilah dengan satu waktu dia sujud rokok dekat Allah Ta'ala, kita harapkan berterusan subuh zuhur dia akan berterusan. Ini kerja Tuhan. Kita tengok kerja yang dia buat tu, kita raihkan subhanallah, aku sendiri pun tak dapat macam tu. Menunjukkan kita ustaz sunnah yang sikap terbuka. Bukan kita mengajar, kita tanahkan dia tak ada sunnah apa, dia tak hati apa, dia tak tahu bacaan, dia hati pun salah. Janganlah, jangan. Bukan masalah. Pasal pun dia pelekeh dengan dia. Dia pelekeh ramai. Dia tengok hari ni televisyen, tiap minggu konsert apa nampak anugerah. Anugerah tu ada Ben Hawa, Kanaan dengan ada maknai. Apakah anugerah? Tengok yang tu lagi. Tengok dengan duit dia, dengan orang dia, dengan penonton dia, dengan budak-budak punya program. Di-upgradekan di Malaysia lah ni. Betul orang tua-tua pula macam-macam ada. Dengan tergedi-gedi program kita tengok luar biasa dan televisyen anugerah setiap bulan. Lebih baik kalau boleh ustaz highlightkan benda-benda itu lebih baik. Benda yang melingkupkan masyarakat daripada orang yang nak membetulkan masyarakat apa betul itu. Kadang-kadang kita kata benda macam tu pun tak apa. Ini jenayah agama yang kita perlu tekankan. Ini jenayah agama. Itu maksiat yang dia lakukan. Kalau dia penyanyi sekalipun, kalau dia berubah, dia lebih baik daripada jenayah. Pening pula anak orang dia. Pening. Sekarang ni orang dia tengok pening apa ni? Dia kan? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita kalau boleh bersikap dengan sikap terbuka. Akhirnya Allah hadis ni cerita dekat kita, ditakdirkan Allah Ta'ala, ya Allah, ditakdirkan Allah Ta'ala perempuan ni mati. Perempuan ni sebenarnya dia jadi tok siap Nabi. Perempuan yang main daripada Yaman ni jadi tok siap. Siapa dia? Tok siap Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tanya dia mana, dia kata dia dah mati dah ya Rasulullah, dia mati dah. Bila sebut mati, Nabi punya mengamuk, Fala kuntu adzantumuni, pasal tak bagi tahu kat aku. Dulu ni Nabi tunjuk dekat aku di mana kubur. Sahabat Nabi rasa benda tu biasa. Perempuan yang tengok reaksi Nabi, perubahan Nabi, takut sangat-sangat. Nabi tunjuk dekat aku tak mana kubur dia. Dia pakai heret, apa nama, dia bawa Nabi, sahabat Nabi dia takut. Dan dia tunjuk kat sini, ya Rasulullah ni, ya Rasulullah ni kubur dia. Maka Nabi sampai di kubur tu, Allahu Akbar, Nabi sembahyang atas kubur. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan masuklah internet, untuk guru yang sesat sembahyang di atas kubur. Bangang dah. Dia masuk macam ni, otomatik nampaknya bangang sangat-sangat. Yang kita pun nak ambil politik, isu politik, nak tunjuk gambar Tok Guru hadis sembahyang atas kubur. Ambil gambarnya, tunjuk kat orang semua. Bodoh dah, nampak sah bangang. Nabi sembahyang, ya Allah, perempuan ni mati, Allahu Akbar. Nabi kata apa masa aku angkat takbir. Bila aku angkat takbir, tiba-tiba, ya Allah, aku angkat takbir dengan izin Allah Ta'ala. Tengok, subhanallah. Tengok, ya Allah Tuhan, semua kubur tu berdosa, dapat dalam keadaan kegelapan dengan dosa. Tapi syafaat Nabi angkat takbir dengan nak sembahyang. Tengok syafaat perempuan, ya Allah, kebaikan perempuan ni, dia share dengan semua orang yang lain. Subhanallah. Kelebihan orang yang jaga surau masjid ini tu siap diletak keikhlasan lillahi ta'ala, Allah akan jaga. Macam mana Han jaga aku jaga Han jaga aku. Pasal tu kita tengok apa nama, walaupun perempuan yang biasa sangat-sangat, tapi kedudukan dia tinggi, ya Allah. Jangan kita rasa pelik bila mana orang sembahyang atas kubur, kita kata ni ajaran yang sesat.
Lepas itu bila keluar dari internet macam tu, bila mana ada perbicaraan perhimpunan kata ni itu guru sesat, sepatutnya ustaz sendiri kena bagi tahu kedudukan yang sebenarnya. Tapi hari ini sesuatu perkara yang berlaku, kita tak nampak peranan majlis, terutama majlis fatwa cakap. Contohnya waktu orang tanya satu soalan, Mak Ahmad Ustaz Sunnah bercakap, satu soalan, Ustaz, apa hukum mendoakan kepada sahabat kita musibah kecelakaan? Tak beriman seseorang, Nabi kata selain kita, semana dia tak sayang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Macam-macam hadis kita ambil rancang. Apa hadis kau ambil, persoalannya kita tanya, boleh tak boleh dia nak mendoakan kecelakaan dekat saudara dia. Kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bernama Abu Jahal baik dia, Abu Jahal kata, "Hai Muhammad, aku minta sangat-sangat nak janji pergi sembahyang depan Kaabah. Aku minta dekat sangat-sangat." Pasal semua pada masa tu pengikut Abu Jahal kata, janganlah buat sangat-sangat dekat Nabi ni. Hang berkukui kat dia, hang berhina dekat dia, hang buat lebih kurang dekat dia. Aku takut kepimpinan hang akan jatuh. Memang pun nak jatuh. Lagi bulan 2 pengikut dia semua dia tegur dekat Abu Jahal, jangan buat dekat Nabi macam tu, dekat Nabi macam tu. Akhirnya ya Allah, Abu Jahal pun tak berapa lama kemudian Abu Bakar ada sahabat Nabi semua dah ada. Nabi tak peduli, ya Rabbul Kaabah, Nabi tak peduli, terus Nabi pergi sembahyang depan Kaabah. Bila Nabi pergi sembahyang depan Kaabah, maka pada masa tu gangster-gangster yang Allah dikelilingi Kaabah tu ada yang disusun, diletak sampai dekat Abu Jahal. Abu Jahal susun perkasa-perkasa yang ada di keliling daripada Mekah ada. Pada masa tu keliling tu ada yang Allah. Elok sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang, maka sujud, dia ambil perut unta belakang Nabi. Dengar ada hadis ni. Ambil perut unta belakang Nabi. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi mampu nak turun perut unta daripada belakang Nabi tengah Nabi sujud. Pasal dikelilingi oleh perkasa-perkasa Mekah. Pada masa tu dia pelari abang kat Nabi, abang dekat anak dia Fatimah pergi tengok Rasulullah apa dia jadi ni. Fatimah dia perempuan, dia lari ditampukan pergi tengok bapa dia Rasulullah. Pergi tengok sedih, bapa dia dihina, dia ejek, dia hina bapa dia buat lebih kurang kat dia. Dia hina bapa dia buat lebih kurang kat bapa dia. Dia kenal bapa dia. Akhirnya Fatimah ambil perut unta bersebelah. Dia perempuan, dia angkat perut sekolah dengan keadaan berat. Dia perempuan orang tu ejek, hina kat bapa dia. Akhirnya dia nak angkat bapa dia keluar 2-3 kalimat mulut kat bapa dia, aku sakit Fatimah, aku sakit Fatimah. Dia mengadu tentang kesakitan dia tak pernah mengadu tentang kesakitan dekat siapa nama, dekat anak dia. Tapi hari itu dia mengadu kata aku sakit. Oleh sebab tu ya Allah, bila Nabi tengok anak dia Fatimah menangis, terisak-risak, menangis sangat-sangat, punya menangis ni. Nipo. Oleh sebab tu menangis, terisak-risak. Rasulullah dah tengok apa nama anak dia menangis. Apa Nabi kata? Allahumma ya Allah halaka Abu Jahal. Nabi sebut nama, Nabi tak sebut persatuan, Nabi tak sebut nama parti apa pun, Nabi tak sebut. Nabi sebut nama, Allahumma halaka, ya Allah musnahkanlah Abu Jahal, musnahlah ini Allah, musnah. Nabi tunjuk sahaja peristiwa ni berlaku di Mekah, sedangkan Nabi kita semua akan dibunuh di mana? Di bumi Madinatul Munawwarah. Bila berlaku peperangan Badar, peperangan belum berlaku, tapi Nabi dah bagi tahu dah, ya Allah celakalah Abu, ya Allah celakalah, ya Allah musnah mereka, ya Allah musnah Nabi, ya Allah. Satu lagi, kalau kita kadang-kadang kurang faham hadis, kita tengok pula satu Nabi dan Rasul yang mula-mula sekali main kat dunia ni ada Nuh, betul tak? Nuh, Rasul yang mula sekali, Da'i yang mula-mula sekali. Allah tu tunggu doa dia. Apa mulut Nabi Allah Nuh keluar, bila puak dia bercampur, tegur serta mau dekat Allah Ta'ala sampai zalim. Dia kata wala tazilul zalimina illa tabara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun orang yang zalim, kau musnahkan dia, hancur ya Allah. Doa Nabi Nuh, Allah datangkan malapetaka banjir yang dahsyat.
Betul tak? Yang kata benda azab yang Allah turun dekat Nabi Nuh bukan dengan doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh minta muslim, minta semua dengan kau tiga semua illa tabar. Tapi seorang pun tiga musnahkan semua. Lagi dahsyat doa dia, lagi cepat. Nabi Nuh doa, ya Allah, Nuh doa dan Allah tunjukkan macam mana azab mah. Nabi yang Rasul yang pertama berdoa, Rasul yang terakhir berdoa. Tapi kita ambil ayat-ayat Quran, kita kata Nabi masuk di Taif, Jibril sampai nak terbalik pun Nabi tak berdoa lagi. Dia balik kita batu kat Nabi, dia balik jatuh. Kita dengarkan, dia balik jatuh habis semua, Nabi tak doa pun. Ni apa dia berdoa ke orang ni, apa ni? Ambil satu Nabi berdoa, Quran rakamkan doa Nabi, Allahumma firli walahu fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma firli, ampun dosa aku, ampunkan dosa orang boleh bantu aku pasal dia percaya. Persoalannya ulama kupas ayat-ayat. Ulama kata apa? Masa Nabi berdoa dekat mereka macam tu, pasal apa? Nabi tak pernah bercampur dengan mereka. Nabi cuma peace dia balik. Dia tak kena Nabi tak kena mereka. Tapi Abu Jahal Nabi duduk sekali dah. Duduk sekali, duduk tegur sekali. Macam Nabi Nuh duduk sekali dah. Duduk sekali, duduk tegur sekali. Yang Nabi doa dekat dia tak pernah nak masuk, dia tak bagi pada dia. Ya Allah, minta ya Allah. Allahu Akbar kabira. Pasal tu kita kena lahirkan ulama yang ikhlas. Bukan ulama yang mempertahankan kejahatan. Ada faham? Habis takat doa jahat je. Buka doa daripada mula. Apa dia doa, ya Allah, bukalah pintu hati pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Betul tak? Dia doa kebaikan dulu. Kalau dia pakiannya tak bagi duit minyak, ya Allah, masa tolong musnah dia pernah pada. Dia susul dulu. Duit yang sepatutnya duit kami dia tak bagi, ya Allah, dia kianat musnah dan dia, ya Allah Tuhan, awal ada siksa kat kami. Nampak tak? Kita minta doa cara khas sama kita. Ada faham ke cakap? Kan, jadi Ustaz pun tak nak panjang-panjang. Kan, pasal musim cuti sekolah, kita banyak bercuti. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi hadis-hadis Nabi. Kita tengok bab-bab berkenaan dengan bab berkenaan dengan yang kata Nabi SAW, bila dia masuk masjid dia meludah, dosa dia ludah tu tutup dengan dia kabur balik. Apa maksud hadis ni? Lepas tu Nabi kata lagi hadis yang seterusnya, Anas bin Malik kata, tanda-tanda musibah yang paling besar sekali akan berlaku dalam masjid. Dalam masjid apa dia? La tafusa. Masjid ni dia fikir macam nak pecah, buat apa, bulan apa. Dia tak fikir anak karya ni macam mana nak bagi anak karya. Dia fikir nak pecah lampu, pecah kelotak dia. Itu dia fikir. Ni tanda-tanda musibah yang paling besar sekali. Berebut apa nama? Di kawasan ni tengok pakai rakyat tak buat masjid. Buat masjid besar-besar pun tak boleh masuk apa-apa. Macam masjid tak kena. Besar ada masjid besar. Masih ada nama masjid. Perda besar masjid. Ada kuliah. Apa pun tak ada faham. Ini tanda-tanda akhir zaman, berebut dapat masjid. Last sekali berabuk yang Allah Tuhan masjid. Ini kita tengok Nabi kita tanda-tanda musibah, tanda-tanda kebaikan aku pergi, tanda-tanda kebaikan aku sampai di Madinah, mendirikan dapat masjid. Tanda-tanda musibah adalah orang berebut hari ini untuk buat cantik masjid, tapi pengisian dalam masjid dia tak mau. Dia tak mau. Tengok ustaz sendiri, oh tak mau. Baik ya, tengok saya cek tengok, oh Fatul balik boleh. Ini semua jenis haflah, ini semua jenis haflah yang Allah Tuhan. Dan kita tengok lagi yang nama Abdullah bin Abbas Nabi sebut, wallahi masjid bukan untuk apa nama dipercantikkan. Memang kalau kita tengok, kita pergi di Mekah, di Madinah, kita pergi di keliling Mekah dan Madinah, kita sedih tengok masjid Madinah. Hiasan dia kita tengok macam Hindu betul-betul kita dah. Dia hias sangat-sangat. Sedangkan kalau Rasulullah ada, Nabi tak benarkan sama sekali dihias macam tu. Hiasan kita tengok yang luar biasa. Kita pun tengok cantik lah. Jadi tempat cakap gambar tuntak-tuntak macam Masjid Putrajaya. Kuliah apa ada macam bangsa masuk tidak. Macam bangsa kita semayang. Allahu Akbar, dia pun dia juga. Allahu Akbar. Pergi tengok Masjid Putrajaya, pergi tengok Masjid Besi apakah, Masjid apakah, pergi tengok. Semua jadi macam tu dah. Jadi bila syahadat dan berubah sikit-sikit di bawah dan di atas dan penuh dengan kuliah, baru kita dapat tahu macam tu. Kalau Allah bagi 40 tahun, Allah
Masjid tu dah makmur dah gitu. Dia tak sunni hari ni. Saatnya dia kelas hafiz, dia saat ni buat kelas tu, semua orang buat dalam tu. Pasal dulu kita tak ada duit, kena buat di padang-padang, di merata-rata. Dan ni oleh kerana kita ada dewan, ada masjid, kita makmurkan buat dalam masjid. Hari cinta ilah masjid, menjadikan anak yang soleh di masjid. Semua lagi kita buat program di masjid. Bawa usul anak-anak kita tengok semak berapa nama bulan 12 ni, ajak anak-anak dengan cara semayang, penampilan semayang, mak-bapak pun hadis makiyah mulai cerita. Hari nak penamat untuk budak-budak tu, mak-bapak kena usung apa nama budak-budak tu dengan mak-bapak sekali buat. Kena dia nak bagi suruh budak lari pergi hambat mak-bapak, mak cara-cara anak yang baik, mak nampak tak? Penampilan tu nak tunjukkan mak-bapak kena bekerjasama. Ini kita buat semak solat macam mana pun anak dia dapat, mak duduk di rumah duduk tengok bola Thailand tempat dengan anak tu ada di semak solat, mak ada sini, mak kata mampu. Kita faham? Yang ni duk jadi kadang-kadang kita nak anak yang soleh pergi hantar bagi duit tapi tak bekerjasama. Tapi apa yang dibuat oleh kerajaan Islam pun satu perubahan yang besar. Kita guna totally masjid yang ada ya Allah. So kita tak buat duit. Dulu kita banyak sewa lah ni masjid tu ada. Mana? Ada jemaah ada putih ni kan ramah dah kali-kali. Kalau kita pakai tetapkan pakai. Yalah sekali kita tengok Nabi SAW masuk masjid, kita kata dengar ni uridat alayya, Nabi bila masuk masjid, Nabi dibentangkan oleh malaikat mengatakan jangan orang keluar dari masjid melainkan usul membeli pahala. Apa dia? Usul satu benda yang mana boleh hapuskan dosa. Ambil benda-benda, cuci macam kita tengok. Memang tadi seorang pakcik yang bersih masjid, seorang meletakkan ke bawah. Kita tabilah alhamdulillah. Kalau bersikat-sikat kena buat oleh generasi orang muda-muda. Tapi orang tua ada main, dia buka yang tu dan yang apa pula. Sawah-sawah dia ubah lah. Kita pun tak lahat. Kita sama-sama ya Allah kita buat jaga rumah Allah Ta'ala. Sikit setiap benda kotoran tu kita buang. Nabi kita dapat buang benda kotoran. Maka Nabi kita jangan masuk masjid yang tadi kondisi kita. Masuk masjid boleh buat keluar benda yang kita katakan hadis ni. Yang akhir sekali kita dengar macam mana sahabat Nabi ada mengatakan Abu Qatadah ada cerita berkaitan dengan Sayyidina Umar pernah tegur ya Allah supaya keluar. Sayyidina Umar pernah tegur orang masuk masjid kalau boleh jangan duduk banyak supaya keluar rakaat. Masjid itu akan jadi syafaat tu dia. Saya kat sini dulu, saya kawan imam dah laut yang ketiga dan lain keempat jelas tak ada jalan dah kan, boleh start insyaAllah kita pergi bagi bab-bab ni nanti bulan depan aku bisa boleh main lagi usahakan main pasal hari dah dekat jadi saya tak ada konteks dah kan. Satu utamanya Pulau Pinang ni kita tak bimbang Selangor Pulau Pinang buat macam mana pun amal datang mana pun tak apa dah kan. Jadi kita doakanlah kita Allah bagi kekuatan dekat kita cinta ilah ilmu, cari ilmu dulu, cari ilmu, cari mengaji. Jangan kita terlalu asyik dengan berpolitik terlalu sangat, dia menyebabkan kita kecundang. Cari ilmu lebih hebatkan kedudukan ilmu kita di situ, kita tahu yang benar baik dan buruk. Saya kat sini dulu, yang baik semua datang daripada Allah, salah dan silap daripada kita sendiri. Kita sudahi dengan tasbih Tuhan Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal 'alaihi wa nusalli 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, as'aluka wa nas'aluka anta Allah lana wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunkan dosa kami Allah, Kau ampunkan dosa kami Allah, Kau ampunkan dosa kami Allah, Kau ampunkan dosa mu'min bapa kami Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau jadikanlah kami Allah daripada orang-orang yang suka dengan ilmu, Ya Allah dengan kuliahmu Ya Allah. Ya Allah Kau campakkanlah nurmu, wilayahmu, petunjukmu Ya Allah. Ya Allah sentiasalah kami di bawah jagaan rahmatmu Ya Rahman. Nas'aluka Ya Allah, nas'aluka Ya Allah, Rahman wa ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bukanlah Ya Allah, betul bukan Ya Allah, bukanlah betul Ya Allah, terutama hati kami Ya Allah, Kau campurkan ilmu Ya Allah, Ya Allah, Tuhan bantu kami, tolong kami Ya Allah, kami terini sangat-sangat dari Abdul Saleh, hamba yang soleh Tuhan, tolong kami Tuhan, jagalah kami hidup dengan penuh dengan lawa Tuhan, dan menjauhkan diri kami, hati-hati kami dengan nurmu Ya Allah, cahaya-Mu Ya Allah, Rahim, Rasulullah. Allah minna minkum
macam biasa shopping center ada di sebelah. Cuba jadikan amalan macam lain teman-temannya. Tadi ada seorang Muslim nak telefon, dia kata kolesterol dia tak boleh turun, 10 tak boleh turun. Jadi dia telefon saya ada muhakizat ini sama dengan harga Gizan Allah. Nanti dia dapat turun sampai 6 ke bawah lagi dia turun. Kolesterol dia dalam masa 3 hari. Dan dia beramal ini sebagaimana sampai tak ambil satu pagi malam tengah hari ambil 4, dia cepat dia ambil bawa lagi Gizan. Kalau dia beri tak makan, bila dia ambil hati kan? Alhamdulillah kita tengok terutamanya zaitun tak stabil kedudukan darah kita. Dia dua bisa cuma saudara dan 4 bulan tak bawa kan, hari ni bawa nak kena ambil semua bagi Muhammad